kerusi gaming. Saya recommended. Tak tahu berapa harga dia. Mungkin korang sendiri boleh check dan beritahu kepada kami dalam chat. Ya. Tapi pada waktu ini apa yang kami nak beritahu pada chat adalah, adakah anda sudah bersedia? Kerana kita akan masuk ke game kita yang pertama untuk minggu yang kedua. Sandhawk, tempat ayam berkokok. Ya, ada beberapa perkara menarik tadi yang saya perasan lah ketika dalam interview. Satunya, Khairul tiba-tiba dah tak pandai berbahasa Melayu dah. Dia perlukan translator untuk menterjemahkan apa yang dikatakan oleh Voke. Yang second ialah Voke menceritakan bahawa mereka dah ada line up mereka secara tetap. Jadi mereka tiada ada perubahan langsung sepanjang 2 minggu terakhir yang akan dimainkan. Mungkin tu satu benda yang signifikan untuk Krip VIP, sebab Krip VIP minggu lepas dia tak lepas sikit saja. Bukannya mereka tak perform, mereka perform. Cuma hanya beberapa markah saja memisahkan antara mereka dan juga Super Sunday tu. Ya, benar sekali. Sedikit saja. Tapi ini adalah average point paling tinggi tadi kita nampak. Void, Vampire, RRQ dan juga Flash diikuti oleh Xavier, Pikmi, PA dan juga Crit. Dan kita lihatkan drop spot sudah pun mula untuk diambil. Sam9 yang berada di kawasan perumahan L. Dan kita lihatkan pada Team Geek. Mereka akan menuju ke arah Camp Charlie ke ni? Camp Bravo. Ya. Tapi nampaknya akan ada perlawanan malangnya Malaysia lawan Malaysia pada ketika ini. PA versus Team Geek. Dan PA akan melakukan tembakan terlebih dahulu. Inilah Alex OP. Ya. Bukan Alex sebenarnya, nama dia Lex. Lex OP. Lex Gym, tapi ni PA satu benda yang bagus untuk mereka ialah mereka dah bertetap hati dengan line up mereka. Mereka tidak melakukan apa-apa transfer sebelum mereka masuk ke dalam PMSL. Adalah kerana mereka inginkan pengalaman bermain di PMSL ni mereka sendiri. Aku terkejut juga ada orang masuk dalam stream aku cakap, okey, memang kita orang tak akan tukar apa-apa sebab kita nak bagi player kita pengalaman. So aku rasa mereka tak akan terlalu kecewa dengan apa-apa saja result yang akan ada pada PMSL sebab mereka masih lagi boleh bermain 2 kali kan. Benar. Ada banyak peluang untuk mereka. Tapi pada waktu sama, Indonesia versus Indonesia di kawasan yang berlainan. MRPX, satu player dijatuhkan jarak jauh oleh Talon. Dan ini akan menyebabkan player MRPX ini terpaksa bersembunyi di belakang pokok terlebih dahulu. Mati. Habis. Satu mata. First blood akan diambil oleh Link X daripada Talon. Talon, satu pasukan yang aku tak tahu kenapa, tapi selain daripada BTR punya berita Talent X ni sangat-sangat orang kata hype, sangat popular diperkatakan. Aku tak pasti adakah disebabkan franchise itu sendiri ataupun player-player yang berada permainan talent itu, tapi ini adalah antara satu pasukan yang paling banyak diperkatakan di Indonesia lah sebelum masuk ke dalam PMSL ini, selain daripada kembar Zaksi masuk oleh dalam BTR. Benar, bagi aku rasa excited more tu sebab dia punya brand lah. Dia satu organisasi yang besar, struktur yang cukup baik dan mereka juga terkenal dengan dulu tahun lepas kot masa zaman-zaman Anna Thompson main sekali. Ya, betul. Pada ketika itu memang aku sendiri pun rooting untuk mereka, cuma mereka tak lepas. Tapi pada waktu ini Talon of course mahu lepas ke Grand Finals. Ini adalah satu organisasi besar yang sekarang ni akan diwakili oleh skuad daripada Indonesia. Tapi perlawanan akan berterusan di sini. PA versus Geek. Ya. Kena tangan mula untuk dimasak di kawasan belakang. Kita ada Snipe. Line up yang akan digunakan pakai adalah Damrut, Snipes, Audrey dan juga Aizen. Yang benar, itu line up yang mereka gunakan pada minggu pertama dan minggu kedua masih lagi berterusan sebegini. Kita tahu kalau mereka dah membuatkan orang kata adaptasi yang terbaru untuk minggu inilah. Pada minggu pertama tu mereka nampak macam kehilangan mungkin player mereka tak biasa lagi. Mungkin minggu kedua ni ada perubahan yang telah dilakukan. Tapi ini mungkin, aku tak tahu untuk engkau, tapi bagi aku Aizen mungkin lebih sesuai di close quarter combat. Walau, by 1v1. Orang jatuh, satu grenade tangan. Pembukaan yang cukup menarik yang diperlukan mereka dapatkan. Audrey punya grenade berkualiti tinggi. Tembakan dilepaskan ke arah Jim juga. Jim juga jatuh. Bravo nampaknya akan menjadi milik Geek. Dengan 3 mata penyingkiran dalam tangan, player terakhir sekarang ini akan dicari permulaan yang cukup menarik bagi Geek Fam bagi minggu yang kedua. Dan Aizen akan masuk terlebih dahulu. M249 menjadi pilihan. Dan 4 mata bersih diambil. Clean fight, J. Ya, clean fight. Tapi ini aku tak terkejut sangatlah dengan Geek Fam kerana bagi aku
pengambilan Aizen ni adalah salah satu, dia akan menguatkan kau punya front line dengan sangat-sangat kuat. Itu apa yang aku rasa sejak dia bermain daripada DBD, sejak dia bermain dekat Team Secret dan sebagainya. Memang dekat depan kau letak Aizen, dia peluang di kemenangan dia 70%. Berbanding dengan apa-apa line up yang masalah Geek Fam pada minggu lepas, mungkin mereka belum lagi tahu macam mana nak gunakan Aizen. Sebab selama ini kehebatan Geek Fam mungkin lebih kepada medium range, lebih kurang macam tu. Tapi mereka tak explore sangat Aizen tu macam mana kita nak main close range. Mungkin itu salah satu faktor aku susah betul nak cakap ketidakperformansan. Ketidakperformansan. Orang kata tidak memberikan presensi yang baik lah pada minggu lepas. Nah, benar. Dan kalau memang mereka sudah berjaya untuk mengadaptasi Aizen dalam mereka punya cara permainan, kadang-kadang kan J, kalau 3 orang ni main satu cara, 1 orang ni main satu cara, 3 itu yang adapt pada satu, ada kerugian juga. Ya, sebab 3 tu dah biasa main cara lain kan. Tapi kalau dua-dua tu boleh berjumpa di kawasan tengah, ada satu agreement, okay, kita main di cara hybrid. Ya, betul. Mungkin itu yang akan memberikan peluangan paling besar, dividen paling besar sekali kan. Ya. So pada ketika ini mungkin itu yang akan diperguna pakai oleh Geek Fam dengan minggu kedua line up mereka yang kekal sama. Bagi anda yang bertanya Mika bermain atau tidak, kat line up tu tak tulis nama Mika, so Mika tidak bermain pada waktu ini. Tapi hari tu dalam podcast PUBG Mobile, Khairul ada jawab dekat persoalan di mana adakah Mika akan dimainkan pada mana-mana stage dan sebagainya. Dia cakap ada peluang untuk dia main, cuma dekat stage mana kita tak tahu. Mungkin kalau dia lepas ke PMGO, mungkin Mika akan main. Kalau pergi ke final, itu aku tak pastilah. Tapi dia kata kalau PMGO kalau mungkin kemungkinan besar Mika memang akan diturunkan untuk dimainkan. Tapi bagi stage Liga, mungkin peluang itu tipis sedikit sebab dia berdasarkan budi bicara. Ya, itulah dia. Untuk Mika, tetapi inilah satu lagi pasukan yang ingin kita lihatkan, Creed VIP. Pertukaran yang paling drastik sekali lah untuk Creed VIP daripada segi line up mereka. Tapi Kido, ini dia. Wow. Lihat bro. Chill lah. Kejut aku tadi agak. Jadi QB tu. QB pun masuk balik. Team pun sama. Ibu masuk balik. Tapi Creed VIP satu pasukan yang bagi aku tu Creed VIP satu benda yang mungkin aku boleh katakan aku gembira sikit kerana mereka memberikan peluang kepada player Brunei untuk menunjukkan bakat mereka. Selama ni mereka selalu terkandas di wildcard ataupun ada yang sebelum ini mereka cuba menyertai PMPL SG punya qualifier secara tidak sah. Kemudian di disqualify. Tapi kali ini mereka mendapat peluang untuk akhirnya mencapai ke peringkat antarabangsa yang sebenar lah. Benar sekali. Player daripada Brunei berkualiti. Mereka juga adalah pemenang PMNC tahun lepas di PMNC MY melalui Creed VIP. Like the Infinity memang terkenal dengan permainan slow mereka, tapi tak boleh bermain lagi healing game. Tapi tadi cakap pasal Talon kan Jay. Sekarang ni ramai yang bercakap mengenai, tapi kat sini tembakan, oi habis semua. Habis. Hai. Baru je cakap dia main slow tapi tak main healing lah. Runhawk memang betul-betul nerf God Tuni seorang je lah aku rasanya. Betul. Cakap pasal Talon ni kan, baru-baru ni kita nampak banyak tim-tim daripada Eropah Barat dan sebagainya mula untuk membina tim PUBG Mobile. Ramai pertikaikan kenapa tiba-tiba tahun ni baru nak buat tim, kenapa tak masuk tahun lepas dan sebagainya. Jawapannya mudah. Jawapannya adalah pada bulan 7 ni World Cup. Sebab eSport World Cup sebenarnya dia tak kira satu game saja. Untuk angkat piala tu kau kena menang pelbagai game title. Kemudian setiap game title tu ada weightage mata tersendiri. So jikalau semua tim engkau perform dari semua title, dia macam Thomas Cup lah. Ya, betul. So itulah tu sebab kenapa sekarang ni banyak eSport organisasi yang besar di luar mula untuk dibawa luck lebih kepada RRQ ni. Sebab sebelum ni mereka sejak Athena tidak ada, mereka dah claim nama RRQ tu sendiri kan. Ya. So tapi pada waktu itu tak pernah menang apa-apa piala.
juga perform. Tapi yalah macam kita tengok Nepeco tadi, dia menang dekat Malaysia MVP tapi tim dia tak menang. So mungkin mereka berasakan pakai RQ lebih better. Oi, 2 orang jatuh dekat sini. Gig dapat data. Wow. 8 ke? 8. Tapi ada satu player jatuh pada zona sebentar tadi, akan dibangunkan semula. Gig. Macam kau cakap, J. Adakah Aizen punya cara permainan sudah pun diadaptasi oleh player-player Gig yang ori? Ya, itulah dia. Kadang mungkin itulah kan, kalau kita nak katakan mungkin kalau ikut mana-mana metrik sekalipun, orang akan katakan kenapa Aizen itu tak masuk ke dalam meta yang dimainkan oleh Gig. Tapi mungkin kalau ego tidak terlalu besar oleh player-player seperti Damrud, antara Snipes dan juga Audrey untuk masuk ke dalam gameplay Aizen, dan mereka rasa okey, senang je kita main dengan Aizen ni, kita main more kepada close range, kita main tunggu dan sebagainya, itu akan membuahkan hasil. Dan sekarang ni markah mereka seolah-olah hanya lagi 2 saja markah, sama markah dengan Chicken Dinner. Ya benar, J. Gig fam, minggu 2 dimulakan dengan cukup berkualiti. 8 mata penyingkiran di dalam tangan. Satu lagi tim daripada Malaysia, Putra. Pembunuh upahan mendapatkan 1 knockdown. Grenade tangan sekarang dimasak oleh Voke. Grenade dia selalunya ada GPS, tapi kali ini terkena pada batu. Talon akan menjadi sasaran mereka pada ketika ini. Satu lagi grenade akan dibaling, tapi Reface akan berjaya mendapatkan Chewy. 1 for 1 knock. Revival sekarang ni akan dilakukan, tapi Voke berjaya mendapatkan 1 pembunuhan dan 1 knockdown tambahan. Revival tidak berjaya untuk dilakukan dekat situ oleh player daripada Talon. Sudah pun hilang 1 secara kekal. Satu lagi balingan akan kena. Putra akan dikeluarkan daripada permainan juga. Creed versus Talon, merah lawan merah pada ketika ini. Indonesia lawan Malaysia. Masa lagi perlawanan balingan-balingan grenade jarak jauh. Ya, Talon walaupun mereka yang jatuh 2 orang terlebih dahulu, tapi mereka nampak lebih bertenang untuk waktu ini. Dengan Red Face ada masih lagi Misery. Voke juga akan dijatuhkan dengan tembakan daripada jarak jauh itu. Meninggalkan 2 orang untuk Creed VIP buat waktu ini. 1 dijatuhkan, 1 boleh selamatkan, tapi Newbies akan duduk di bahagian luar. Tembakannya agak cantik tetapi tidak berjaya untuk menjatuhkan musuhnya di bahagian hadapan. Hampir boleh. Alah, RRQ. Dari Peko nampak je. Sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Ditimpa Talon, RRQ pula mendatang. Dan ya, Creed VIP hanya 1 saja mata penyingkiran. Belum lagi masuk ke dalam markah yang boleh mendapatkan apa-apa placement point. Perlukan lagi 4 orang untuk rata baru dia dapat 1. Tapi mungkin peluang ini akan digunakan oleh Newbies dan juga Chewy untuk menunjukkan bakat mereka sebagai survivalist. 2 orang ini saja tinggal. Masih lagi dalam kawasan selamat, tapi orang sama Aizen akan berjaya untuk dijatuhkan oleh player daripada Pick Me. 1 jatuh bagi Gig. Aizen perlu dibangunkan semula, tidak sempat. Aizen terbunuh. Gig sekarang kena bermain dengan 3. Kekurangan 1 orang player. Audrey juga sekarang di knockdown. Pick Me entah datang daripada mana. Audrey juga akan diambil. Gig walaupun ada 8 mata penyingkiran, 2 orang saja yang tinggal bagi mereka pada ketika ini. Dan circle akan tutup dalam masa 14 saat. Kita lihatkan kalau Sam 9 masih lagi dalam circle. Tadi mereka betul-betul di pusat circle kita di rumah L. Kali ini ada circle masih akan memihak kepada mereka. Akan menjadi persoalan. Pick Me akan mendapatkan snipes juga. Dan circle seterusnya pergi ke mana? Rasanya Sam 9 akan dapat. Sam 9 dapat. Masih lagi berpusat pada mereka. Oh wow. Antara beberapa kali di mana Sam 9 berjaya mendapatkan circle di bahagian tengah. Itu akan menyebabkan 2 benda lah orang kata. Dividen yang agak baik daripada segi placement point, tapi mungkin akan menyebabkan markah mereka tak begitu banyak. Tapi benda itu boleh ditukar apabila semua orang cuba masuk ke arah mereka. Tapi untuk waktu ini, Fam hanya tinggal Damrud saja. Dia diserang oleh 4 orang yang berbeza. Tapi Damrud dia ada DBS. Peluru dinaikkan semula, tapi tembakan dengan lompatan itu akan mengeluarkan Gig. 8 mata, tiada mata placement. Tapi 1 round yang cukup baik daripada Gig. Firepower mereka memang tiada tandingan. Pada ketika ini, kita harapkan performance mereka akan continue bagi round-round kita yang seterusnya juga. Sebab kalau dapat play, kalau ada tusun semua game tapi setiap round dapat 8 poin pun, ya, cukup tu, lebih daripada cukup. Betul. Kita tengok apa markah yang biasanya dikumpulkan kat Sunhawk ni. Kalau orang yang macam tusun-tusun ni biasanya 1, 2. Mereka mendapatkan 8 dekat sini, seolah-olah mendapatkan tempat kedua dengan 2 elimination point. So, ya, masih lagi permainan yang sangat baik untuk Gig Fam. Permulaan yang memang diperlukan untuk Gig Fam buat waktu inilah. Lagi-lagi untuk masuk ke dalam Super Sunday yang mereka harapkan, sebab mereka antara 2 pasukan, antara 3 pasukan yang berjaya masuk ke dalam Super Sunday sebelum ini. Walaupun last minute sedikit.
Dan mereka tentunya ingin meneruskan perjuangan untuk mendapatkan markah yang lebih itu. Kick fam. Waktu yang sama sekarang terlihatkan Void juga. Performance yang agak baik. 5 mata penyingkiran. Inilah tim paling perform dekat Sandrock. Ya. Dan dia akan cuba untuk maintain status tersebut. Vampire satu dalam keadaan knockdown. Tapi Tony K akan mendapatkan satu semula ke atas NKT. Tony K akan dapatkan mata penyingkiran yang kekal. Stone masih dalam keadaan knockdown pada waktu ini. Adakah sudah dipegang? Belum lagi. Dia akan merangkap dari rakan-rakan yang lain. Tapi Roy Silence nampak, tembak, rata, habis. Wow. 3 orang tinggal bagi Vampire. RRQ. 3 mata penyingkiran dalam tangan bagi semuanya daripada Nerpeko. Yuhai mendapatkan satu daripada Void. Void tim paling perform di Sunhawk. Dan Sam9 sekarang ni cuba untuk menjatuhkan mereka 1-1. Kalau itu berjaya untuk dilakukan oleh mereka, maka Sam9 sebenarnya peluang untuk Chicken akan paling besar. 2 player diambil oleh Sam9 ke atas Void pada ketika ini. Kalau kedua-duanya juga menjadi mata penyingkiran kekal, itulah 2 mata berharga bagi mereka. Vampire sekarang ditekan, Nuzi di knockdown. Nuzi Agak menarik untuk kita melihat pada waktu ini. Tapi Nuzi memang mendapatkan playtime yang agak banyak untuk waktu ini. Mungkin inilah waktunya untuk mereka menggunakannya dengan sebaik-baik yang mungkin. Void Zeta baru saja dijatuhkan oleh RRQ. RRQ nampak macam mereka ada momentum yang sangat-sangat tinggi waktu ini. Dengan 4 orang mereka masih lagi ada. Dengan mendapatkan vantage point, dapatkan pemandangan kepada banyak pasukan. Banyak juga mereka dapat terpati dan sebagainya. Waktu ini NKT akan menerima bahangnya juga. Selain daripada pasukan-pasukan yang lain seperti Void di bahagian depan. Snape. Tembak Tony K. Tony K tidak akan kena. Kerana tidak ada tingkap untuk dilihatkan, tetapi jatuh juga kepada bom. Dan Nerpeko sekali lagi menjadi wira untuk Ryu. RRQ 7 mata penyingkiran untuk mereka. Tahu naga kan je? So RRQ memang ada luck pada ketika ini. Ya. Dab. Kenny melepas tembakan ke arah Void. Void kekurangan player tadi, tapi sekarang semuanya sudah pun dinaikkan semula. Keempat-empat masih lagi hidup tapi akan dikawal ketat oleh Sam9. Void berada di luar zona. Roy nampak satu, Roy dapat satu. Levi's akan dijatuhkan oleh Loyu. Tembakan jarak jauh dengan satu AK. Kena pada si Levi's. Itu penembak mereka yang terbaik. Dijatuhkan. Kenny mencari Saki-Baki, player daripada Void, dan cuba untuk masuk. Macam mana kau nak masuk? Itulah dia, macam mana nak masuk. Sam9 ni ada keuntungan sedikit, tapi kerugian untuk mereka ialah mereka di tempat yang sangat-sangat baik, iaitu mereka dalam circle. Mereka boleh tembak orang-orang dekat luar ni. Masalahnya orang-orang luar ni, kalau kita nampak Sam9 rasanya macam jatuhkan banyak orang tadi, tapi satu memang kita dapat. So orang-orang dekat luar ni akan cuba merembat sama sendiri, dapatkan markas sebanyak yang mungkin. Loyu akan dapatkan Parajin, tapi Parajin ni mungkin tak sampai pun ke tangan mereka. Ya, Loyu dari tadi menembak tim tersebut. Nampaknya satu akan berjaya untuk dibangunkan semula. Void mula mengarah langkah ke dalam semula di situ. Tembakan jarak jauh daripada Yuhai. Satu peluru dilepaskan. Chua ditinggalkan di kawasan atas. Dimakan zona biru. Aplikasinya Hexas berjaya untuk diletupkan. Dab mendapatkan satu lagi player daripada Void. Zeta juga dijatuhkan oleh Dab. 2 dijatuhkan. Adakah mata penyingkiran itu masuk ke tangan beliau? Yup, sudah dapat satu. Yang kedua juga akan didapatkan. 3 mata penyingkiran. Semuanya diambil oleh Sam9. Void dikeluarkan pada ketika ini. Peluang Chicken Dinner terbuka luas bagi mereka. Wow. Sekali lagi cantik macam bunga circle bagi Sam9. Face Clan sekarang akan berkongsi rumah L tersebut. Tapi satu player akan di knockdown bagi Sam9. Siapa yang jatuh itu? Mungkin balingan grenade tangan. Yuhai dijatuhkan. Dia berada dekat kawasan yang paling tinggi lah, rumah paling tinggi. So dengan hati-hati semasa turun kawasan tangga ataupun mereka kena baling smoke naik ke atas untuk selamatkan beliau. Tapi kedudukan wise masih lagi kawasan optimum. RRQ sekarang ni membaling satu api-api. 2 orang player masih lagi berdiri. 2 dalam keadaan knockdown. Berlawan ataupun revive. Gerai tangan akan dimasak sekarang ni. Link X bergerak. Patah balik. Tapi RRQ dengan 2 ini dia betul-betul komit. Mereka letakkan komitmen untuk penyelamatan. Walaupun mereka sedang diserang oleh pasukan ini, pasukan Red Face, iaitu Talon, dan memang satu komitmen yang membuahkan hasil sangat-sangat lumayan untuk mereka. Mungkin kesilapan daripada segi RRQ. Mereka kena lawan dengan 2 orang saja. Mungkin mereka patut gunakan 2 orang itu untuk fight daripada acuh tidak acuh sedikit. Mereka nak selamatkan tapi macam tak boleh. Nak selamatkan macam tak boleh. Mungkin mereka patut go on ahead and fight saja tadi. Face Clan mendapatkan Lamborghini. Satu jatuh. Bagi D Xavier tinggal 1 orang sahaja. Creed sekarang ditekan. Levi's bersorangan. Circle berteka-teki lagi ni. Kalau Circle pergi ke sana, Sam9 akan lawan dengan Face Clan. Yang ini semua rasanya akan rata. Betul. Tapi kalau Circle tarik ke sini, 2 orang itu yang kena masuk. Dan kat sini ada 3 tim yang akan menunggu ketibaan mereka. Itu benar, tapi itulah masalahnya orang yang ada 3 tim dekat bahagian kanan ni ialah tak semuanya
ada full squad. Macam Crip VIP memang ada tinggal 2 orang saja. Pygmy ni sajalah yang ada 4 orang. Akan tetapi memang tertanya-tanya dan berteka-teki seperti yang kau katakan tadi. Siapakah yang akan menang? Dan memang jawapan itu akan tertaluk kepada circle tu bagaimana. Kalau pergi ke kiri memang tim kiri akan menang. Pergi ke kanan memang tim kanan akan menang. Dia akan pergi ke kiri. Sekali lagi Sam9 sangat-sangat baik untuk mereka mendapatkan winner chicken dinner. 4 lawan 4 sebentar saja lagi akan berlaku antara Sam9 dan juga FaZe Clan. FaZe Clan dengan 4 mata penyingkiran, Sam9 dengan 3. Tapi placement point sudah pun mula untuk masuk ke dalam poket mereka. Grenade tangan meletup ke belakang. Tak kena cukup. Hampir-hampir mengeluarkan player terakhir. Bukan terakhir tu. Mereka masih lagi banyak player sebenarnya. Zona akan menutup. Tembakan dilepaskan. Satu jatuh. Newbies berjaya mendapatkan knockdown tersebut. Tapi dirembat. Kena rembat. Itulah markah. Kenapa markah tak naik? Laju betul kena rembat dengan FaZe Clan. Pada FaZe Clan dekat pulau sebelah kot. Boleh juga nampak. Dekat situ, itu akan menyebabkan kemarahan kepada Pygmy dan juga Crip VIP sebenarnya. Sebab Crip VIP perlukan markah sebanyak yang mungkin. Tapi mereka ada satu je. Sam9 satu dalam keadaan knockdown. Tapi kali ini terdapat Mak Jo. Ciwi akan berjaya ni. Habiskan Levi. Levi juga jatuh top 3 sekarang ini. NKT boleh jadi gunting dan lipatan api dalam sekam dan pelbagai lagi. Tapi dia akan menjadi gunting lipatan sebenarnya untuk FaZe Clan. So inilah kedudukan yang baik bagi Sam9. Yuhai dalam keadaan knockdown pada ketika ini on Zen. Satu mata penyingkiran tangan. Mormon ada 5. Tapi dia yang berada dalam keadaan knockdown. Mr. Joe, siapakah pilihan anda? Yo, ini memang betul-betul. FaZe Clan tak tahu je. Ya, memang betul. Tapi itulah, dia tak tahu apa-apa. Tapi masalahnya sekarang ini, Sam9 masih susah untuk berlawan dengan mereka. Sebab sebenarnya yang di knockdown di kawasan hadapan berjaya untuk dibangunkan semula. Tapi sekarang ni pergerakan dilakukan sebenarnya. Dab mengeluarkan shotgun dekat situ. Loyo akan dijatuhkan terlebih dahulu. Tapi Dab berjaya mengeluarkan sekarang QBZ. Tembakan dilepaskan oleh Dab. Dab tak kena capai. Dab mencuba. Dab akan dijatuhkan. Tempat ketiga bagi mereka. Tapi mata Mr. Joe. Kau tak boleh buat benda ni Mr. Joe. 2 orang di knockdown sekarang ni. Di belakang pokok ada orang dia tahu. DBS pun dia ada. Masa perlu beri pelukan oleh FaZe Clan untuk melakukan revival terlebih dahulu dekat sini. Mr. Joe beri api-api. Pergerakan dilimitedkan sekarang sikit. On Zen masa grenade tangan. Balingan grenade ni adakah akan mengenai sasaran atau tidak? Dapatkan mata penyingkiran ketiga terlebih dahulu. FaZe Clan. Woi, dia dapat satu lagi. 2 orang saja yang tinggal. Satu betul-betul di kawasan zona biru. 2 lawan 1. NKT. Thailand versus Thailand. Grenade tangan sekarang ni masak. Dia cuba dapat. Dia dapat satu. Dia mencari yang terakhir. Grenade tangan tersebut kena sasaran. Tapi dia tak ada apa-apa. Dia healing, tak ada bandage. Dia guna bandage, api-api dibaling. Tapi dia masih ada sedikit kawasan untuk dimainkan pada ketika ini Mr. Joe. Gila-gila Joe, memang gila. Kalau dia dapat clutch benda ini, memang satu winner chicken dinner cukup meyakinkan dan juga satu kenangan indah untuk Mr. Joe ini. Mr. Joe, Johan mencari target, didapatkah? Tak. Dia tak dapat rasanya tadi sebab gambar dia statik sebentar. Tapi kalau itu memang comeback yang paling, kalau kita tengok pasukan NKT pun mereka tidak meminta yang lebih-lebih daripada Mr. Joe. Hampir-hampir untuk mendapatkan winner chicken dinner, tetapi dinafikan oleh pasukan senegara mereka, FaZe Clan. FaZe Clan tadi memang betul-betul hampir melakukan mistake besar. Mereka yang kecewa. Walaupun mereka sebenarnya menang winner chicken dinner kalau tidak silap. Benar sekali, nampak dekat sini Kapten mereka langsung tidak puas hati dengan kemenangan chicken dinner tersebut. Aku dah cakap, revive aku dulu. Kenapa kau tak revive aku? Jangan sampai aku pukul engkau lepas ni. Kau keluar sekarang, kau pukul engkau. Itu dah dicakapkan oleh Kapten mereka, iaitu Encik Win Torres. Jangan sampai aku bering kasut. Betul. Win Torres, ya boleh nampak. Walaupun kemenangan itu milik mereka. Cakap siap bagi strategi. Kau duduk sini, kau sini. Tapi member mati paling awal. Salahnya mati paling awal paling banyak cakap. Betul. Kan. Itulah dia biasalah orang yang duduk dekat seat belakang ni selalunya ada banyak je benda yang dia katakan. Ya, benar sekali. Tapi okeylah, dia ada 255 lah on Zen. Damage dia betul lah, damage dia paling kurang je. 255 je. Tapi itulah dia captain untuk lawan. Tapi inilah pemenang chicken dinner kita.